KPM. Didik TV KPM. Wow, banyaknya jualan. Tengok ni, ada beg cantik, ada kasut pun cantik juga. Wow, baju pun cantik. Tapi kan, nak pakai, nak bayar tu nak pakai apa ya? Nak pakai tunai ke kad pintar? Mana satu lagi mudah ya? Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Didik TV KPM hari ini bersama-sama dengan saya Ria selaku pengacara anda. Apa khabar murid-murid di rumah? Kita doakan dalam keadaan yang sihat sejahtera. Ingat pesan Kak Ria selalu, jaga diri, jaga kesihatan, okey? Dan hari ini murid-murid kita nak teruskan dengan slot tahap 2 bagi mata pelajaran Bahasa Melayu Pintar Kewangan. Dengan itu Kak Ria ingin mengalu-alukan sekali lagi kedatangan Cikgu Abdul Hafiz. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik. Alhamdulillah. Okey, kita juga ingin memperkenalkan Cikgu Jurubahasa Isyarat kita pada hari ini. Kita ada Cikgu Arisha Artina Abdullah daripada Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Selangor, Shah Alam, Selangor. Okeylah Cikgu, rasanya tak lengkap sesi pembelajaran kita pada hari ini kalau tiada murid-murid bersama dengan kita Cikgu. Ya, silakan. Mungkin Cikgu nak memperkenalkan murid pada hari ini, silakan. Ya, silakan saya perkenalkan. Baik, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya dengan Kak Ria dan juga bersama-sama dengan anak murid saya dari SK Kampung Tungku. Saya perkenalkan ya. Yang pertama tu Muhammad Anik. Anik, silakan Anik. Hai Anik. Lambai. Seterusnya murid saya yang kedua Faris. Mana satu Faris? Hai Faris. Hai Faris. Okey. Satu-satunya puteri kita pada pagi ini. Teja. Silakan Teja. Sharifah Teja. Hai Teja. Dan yang terakhir Daniel Mikael. Silakan Daniel. Hai Daniel. Wah, nampak bertenaga sekali murid-murid kita pada hari ini Cikgu. Ya. Tapi Cikgu, kita nak belajar apa ya hari ini? Sebelum kita belajar hari ini, saya nak memberi satu pantun lah, nak menjual satu pantun kepada Kak Ria. Boleh Cikgu, silakan. Ikan haruan dikail teruna, dimasak bersama ikan pari. Okey. Kalau puan bijak laksana, apakah tema bakal dipelajari? Kalau macam tu dia kena sambutlah Cikgu ya? Ya. Okey, berjalan nyonya sopan langkahnya sambil berangan di tengah hari. Ya. Soalan ditanya ada jawabnya. Jawab. Pintar kewangan, tema diberi. Baiklah, terima kasih Kak Ria. Hari ini insya-Allah kita bersama-sama dengan anak-anak murid kita di studio dan juga di rumah akan bersama-sama belajar ya. Tajuk kita hari ini ialah Pintar Keuangan. Pintar Keuangan ni sangat penting. Tajuk darjah 5 yang mana kita akan membincangkan kemahiran 2.2.1 iaitu murid-murid dapat membaca dengan intonasi yang betul dan dapat memberikan pandangan dan juga dapat memberikan keputusan dengan baik. Baik, tajuk ini juga merangkumi dalam temanya tema ekonomi, keusahawanan dan juga pengurusan ekonomi. Pengurusan keuangan. Ini yang penting. Pengurusan keuangan ini sangat penting kepada anak-anak murid kita. Baiklah, apa yang kita akan lakukan pada hari ini ya Kak Ria ya. Kita bersama-sama dengan Kak Ria, dengan anak-anak murid kita dan juga yang berada di rumah. Aktiviti kita pada hari ini ada 3 segmen. Baik, segmen yang pertama membaca gambar untuk membuat pertimbangan dan keputusan. Itu aktiviti kita yang pertama. Seterusnya aktiviti kita yang kedua membaca petikan. Yang pertama kita baca gambar. Yang kedua kita baca petikan dengan sebutan dan intonasi, kemudian membuat pertimbangan dan keputusan. Aktiviti kita yang ketiga ialah membuat pertimbangan dan keputusan dengan betul. Sekarang ni apa sahaja isu, apa sahaja
perkara yang ditanya oleh ibu bapa ataupun yang ditanya oleh guru atau apa-apa benda yang kita hendak lakukan, kita mesti pandai membuat pertimbangan dan kita membuat keputusan, Kak Ria. Ini sangat penting ya. Ini sangat penting. Jadi hari ini kita akan fokus kepada membuat pertimbangan dan keputusan mengenai pengurusan keuangan. Ya, itulah dia sedikit pengenalan untuk mata pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih Cikgu Hafiz. Kita nak rehat dahulu sebentar. Kita kembali lagi selepas ini. Didik TV KPM. Hai murid-murid, jom kita masuk kelas. Hari ini kita dalam slot tahap 2 bagi mata pelajaran Bahasa Melayu Pintar Kewangan. Dan Kak Ria masih lagi bersama-sama dengan Cikgu Hafiz. Cikgu, kita nak teruskan pula dengan celik wang. Silakan Cikgu. Baik, silakan. Terima kasih Kak Ria ya. Baik anak-anak murid semua, hari ini kita akan aktiviti pertama. Kita akan bersama-sama untuk aktiviti pertama iaitu membaca gambar dan membuat pertimbangan dan keputusan. Baik, kita terus kepada gambar kita yang pertama. Wow. Baik, gambar yang pertama, cikgu nak pilih Teja. Baik, apa yang Teja nak buat pertimbangan dan apa keputusannya melalui gambar yang you tengok ni Teja? Silakan. Saya akan pilih handphone. Pilih handphone. Handphone bahasa Inggeris, bahasa Melayunya Teja. Telefon bimbit. Baik, telefon bimbit. Kenapa tu Teja nak memilih telefon bimbit? Kerana saya boleh menjual handphone tu untuk beli lebih banyak burger. Nak jual. Mak dia bagi handphone, dia nak jual. Tak apa, mungkin dia boleh buat jualan dalam tu. Betul. Lepas tu, daripada situ boleh dapat banyak lagi duit dan boleh beli burger dengan banyak lagi. Kita bagi satu wang emas kepada Teja. Okey, Teja. Boleh tengok mana Teja kan? Teja, Ada kat ya? depan ni. Ni kan? Di tepi satu Cikgu. wang Okey, emas. satu wang emas untuk Teja. Iya, tahniah Teja. Baik, gambar yang kedua. Saya nak pilih Daniel. Daniel nak buat pertimbangan yang mana satu? Kalau diberi dua pilihan, aiskrim dan pensel. Okey, mana satu? Saya akan pilih pensel. Ya, justifikasinya. Pensel itu penting untuk belajar. Bila kita dah besar, kita boleh buat bisnes menjual aiskrim. Wah, dah buat usahawan menjual aiskrim. Hebat betul anak murid kita. Ini saya kata bagi dua lah wang emas. Dua. Mana satu ni dua yang wang emas. Daniel punya ni, Cikgu? Daniel, kita tengok Daniel. Daniel, adik Tahniah Daniel. Daniel nak menjual aiskrim nanti. Mana satu ni adik Daniel ni? Yang ni ke? Ya. Yang ni ke Cikgu? Yang kedua. Yang kedua. Yang ni adik Daniel kita. Silakan. Dua wang emas. Wow. Okey, terima kasih. Okey. Tahniah. Baiklah, gambar yang ketiga. Saya nak pilih Faris. Faris, sekiranya diberi pilihan, apakah yang akan Faris buat pertimbangannya? Silakan Faris. Okey. Saya akan memilih buku sebab kalau ada buku, kita boleh lukis, lepas tu jual ke orang dan bila kita dapat duit, kita boleh beli lagi banyak sikat. Hebat sekali. Oh, Hebat dahsyat, sekali. murid Dahsyat. kita ini. Anak murid kita ni nak jadi designer, nak jadi usahawan, nak jadi pereka dan sebagainya. Hasil daripada situ, pentingnya pengurusan keuangan. Ini penting pengurusan keuangan apabila dah nak jadi usahawan, dah dapat banyak duit dan sebagainya kan. Baik, seterusnya, dah tadi kita dah membaca gambar, sekarang saya nak murid-murid pula membaca petikan pula. Kita membaca Cikgu, petikan. sebelum tu ada ganjaran lah untuk murid kita tadi, Cikgu. Oh ya, tak ingat saya. Kita bagi dua juga, emas, wang emas. Wang siapa emas. tadi, Cikgu? Yang jawab soalan right? Untuk Faris tadi. Faris. Okey, Faris. Okey. Teja jangan marah ya Teja. Teja dapat satu sebab tadi Teja sebut dalam bahasa Faris Melayu. nombor 3, Cikgu. Sebab sebut dalam bahasa Inggeris kan. Kita dalam mata pelajaran bahasa Melayu. Ya. Jadi kita nak bagi motivasi kepada Teja supaya lepas ni akan lebih bertutur dalam bahasa Melayu. Okey, baiklah. Baik. Teja lagi terpilih untuk baca kali yang pertama. Silakan Teja baca. Silakan. Keluarga Farisha ingin mengadakan majlis ulang tahun kelahirannya
dan kenduri kesyukuran. Mereka sekeluarga merancang persiapannya. Bagus, bacaan yang lancar, tepat, intonasinya betul. Tadi dia kata merancang persiapan. Ini penting perancangan. Okey. Sebab apa? Sebab kita melibatkan kos. Baik, kita nak tengok. Majlis ulang tahun kelahiran dan kenduri kesyukuran ya. Siapa yang nak jawab? Gambar siapa tu? Gambar Daniel. Silakan Daniel. Pada pendapat saya akan membuat 2 majlis dalam satu untuk berjimat cermat. Untuk berjimat cermat. 2 majlis dalam satu untuk berjimat cermat. Boleh ke Kak Lia? Boleh macam tu? Boleh, Boleh kan? cikgu. Ini kita panggil pengurusan yang cekap. Betul kan? Kita bagi dia 2. 2 wang emas. Untuk Hebat anak-anak murid kita. Okey, Daniel. Baiklah, seterusnya. Siapa pula yang akan membaca petikan kita pada hari ini? Faris. Silakan Faris. Ibu, kita perlu ke pasar untuk membeli bawang putih, bawang merah dan bawang besar. Kuantiti bawang yang kita perlukan ialah 1 kilogram setiap satu. Baiklah, sekarang ni dah bincang nak buat majlis pergi ke pasar. Baik, nak beli bawang. Alright, siapa? Baik, beli barangan secara apa? Secara, siapa nak jawab? Apa ni Anik? Nak beri sedikit-sedikit atau pukal? Pukal ni macam mana ya Kak ya? Kak Lia. Mungkin dalam jumlah yang banyak. Dalam cikgu. jumlah yang banyak. Silakan Anik. Pada pendapat saya akan membeli secara pukal kerana dia akan mendapat berjimat dan mendapat kuantiti yang sangat banyak. Beli secara borong kan. Kalau anak-anak murid kita di luar, di rumah, biasanya suka beli borong ke nak beli sikit-sikit mama. Beli borong kan banyak sangat. Beli sikit-sikit kan nanti tak cukup. Tetapi beli borong lebih menjimatkan. Betul. Dengan kuantiti yang banyak dan juga harga yang murah. Yang penting harga yang murah kan. Okey, berapa Baik, gancaran kita cikgu? bagi 1 1. wang emas. Okey. Tahniah Anik ya. Seterusnya. Mikael. Mikael. Silakan Mikael. Baca dengan intonasi nada yang betul. Silakan. Ibu bercadang untuk memasak mi goreng kepada tetamu yang hadir di dalam majlis kita. Yang hadir dalam majlis kita. Nampaknya kenduri ni ada mi special ni, mi istimewa ya. Mi goreng istimewa. Apa ceritanya mi goreng istimewa ini? Kita tanya pendapat Faris. Silakan Faris. Bahasa yang popularnya topping, itu bahasa Inggeris. Bahasa Melayunya bahan tambahan. Baik, bahan tambahan ni nak masukkan udang ke nak masukkan ayam Faris? Pada pendapat saya akan masukkan kedua-dua bahan tambahan itu sebab mungkin boleh menambahkan selera tetamu dan mungkin boleh menjualnya kepada orang. Tahniah ya Faris. Faris ni mungkin boleh jadi chef nanti besar ni kan. Boleh menambahkan rasa. Lepas tu dah berfikir kat situ. Nak buat jualan lagi. Ini penting tema kita hari ini ialah keusahawanan. Jadi anak-anak murid kita ni dia fikir apa pun dia akan kaitkan dengan keusahawanan, dengan jual beli. Tapi yang penting cikgu yang berada dekat sini, cikgu bukan nak ajar saja anak-anak murid cikgu ni hebat dalam keusahawanan, tetapi pengurusan keuangan itu. Dapat jualan juta-juta, tak tahu nak uruskan. Rugi. Okey. Baik. Berapa untuk Faris ni cikgu Faris tadi? kita bagi 2 pingat pula, 2 wang emas. Jom. 2 wang emas. Faris kan. Iya, baik. Seterusnya. Siapa pula ya yang akan membaca? Anik. Silakan Anik. Selain itu, ibu bercadang akan membuat tempahan kuih muih kepada jiran kita. Beliau menawarkan harga yang murah kepada kita. Dah ada mi goreng. Tempahan kuih muih pula mestilah ada kuih muih kan sebagai pencuci mulut. Betul. Daripada ya Anik, bukan kepada jiran kita. Baik. Makanan tambahan. Dah ada mi goreng, dah ada kuih muih. Kuih muih yang dibuat sendiri atau tempahan daripada jiran. Siapa yang nak bagi, membuat pertimbangan dan nak membuat keputusan, nak buat sendiri ke, nak tempah je? Siapa ya? Teja. Silakan Teja. Okey, silakan Teja. Syarifah Teja.
Pada pendapat saya akan membuat tempahan dari jiran untuk mengurangkan kos dan menjimatkan masa. Saya juga boleh menolong perniagaan jiran supaya ia lebih maju. Wow, terima kasih Teja. Yang ni cikgu bagi 3. 3, wow. 3 wang emas. 3 wang emas untuk Teja. Kak Lia, Kenapa saya cikgu? bagi 3 wang emas? Tu. Okey, kenapa tu cikgu? Kenapa saya bagi 3? Disebabkan oleh Teja ada satu nilai manusiawi. Nilai apa? Teja kata saya nak tempah dengan jiran. Satu, kos harga yang murah. Itu melibatkan pengurusan keuangan. Okey. Yang kedua, Teja kata dia nak membantu jiran dia. Ini nilai yang sangat baik, yang sangat bagus. Tolong menolong, memberi peluang kepada jiran-jiran dia untuk menjadi juga usahawan. Kita ada duit yang lebih, kita tolong orang. Kita tak semestinya bersedekah macam tu saja kan, Kak Lia kan? Kita beli produk-produk yang dijual oleh jiran-jiran kita. Ini yang saya sangat seronok ni. Anak-anak murid saya berfikir macam itu. Betul, tepat sekali cikgu. Dan mungkin sedikit rumus ringkas untuk segmen kita ni cikgu. Segmen ini, baik. Segmen ini saya sangat gembira kerana anak murid saya dapat membuat penilaian, dapat membuat keputusan yang sangat baik, yang sangat bagus, bukan sahaja dari segi ekonomi, bukan sahaja dari segi keusahawanannya, tetapi juga pengurusan keuangan. Semuanya nak jimatkan kos, Kak Lia. Kak Lia perasan tak? Perasan, cikgu. Jimatkan kos dengan harga yang murah, cikgu. Saya pilih saya boleh jimatkan harga murah. Saya buat, saya nak beli pensel sebab pensel ni saya boleh desainkan, saya boleh lukis, saya boleh jualkan desain saya. Lepas tu saya boleh berniaga, saya boleh dapat banyak lagi aiskrim dan burger dan sebagainya. Jadi idea anak-anak murid kita ni sangat hebat. Daripada idea ini boleh direalitikan dalam keuangannya, tapi pengurusan yang penting. Okey, baik. Terima kasih cikgu. Dan murid-murid kita nak rehat dahulu sebentar. Kita kembali lagi selepas ini. Didik TV KPM. Hai murid-murid, jom kita masuk kelas hari ini. Kita dalam slot tahap 2 bagi mata pelajaran Bahasa Melayu untuk Pintar Kewangan. Ria masih lagi bersama-sama dengan Cikgu Hafiz. Cikgu, kita nak teruskan pula dengan pilih-pilih pitis. Pitis, saya guna perkataan pitis tu. Sebab apa? Kita nak tengok, kita nak memperkenalkan kepada murid-murid kita ya. Dari zaman dahulu, pitis, wang, kad kredit, secara atas talian sekarang, dan ada QR code pun sekarang. Betul, inilah pengurusan keuangan yang perlu ada supaya kadang-kadang anak murid kita ni jangan lupa diri ya. Sekarang penggunaan kad kredit, penggunaan telefon, hanya tekan dah dapat. Ini sangat bahayalah. Baik, seterusnya kita terus kepada segmen kita, aktiviti yang ketiga. Murid membuat pertimbangan dan keputusan dengan betul ya Kak Ria. Saya sangat teruja dengan tajuk ini ya. Kita tengok pilih-pilih pitis. Kita tengok pitis yang warna hijau tu, 2 wang emas ya. Baik, siapa yang kena baca dulu ni? Teja lagi sekali ya. Teja, silakan Teja. Yang manakah pilihan kamu? Sama ada pembayaran secara dalam talian atau secara tunai? Okey, silakan Teja. Pada pendapat saya akan membayar secara dalam talian untuk keselamatan saya. Untuk keselamatan Kak Ria. Selamat ya. Cikgu rasa selamat ke cikgu? Saya rasa lebih selamat. Kalau nak bawa duit banyak dalam poket ni, bahaya juga, mungkin diragut dan sebagainya. Tapi kena ada juga simpanan tunai sekarang kan. Takut tiba-tiba tidak ada talian internet, masalah juga kita. Baik, seterusnya kita tengok wang emas pitis. Baik. Daniel. Kita cuba Daniel ya. Yang manakah pilihan kamu Daniel? Barangan buatan Malaysia atau barangan import? Pada pendapat saya akan memilih barangan buatan Malaysia kerana harganya lebih murah dan menjana ekonomi Malaysia. Jawapan tengok. Kak Lia jawapan dia menjana ekonomi, dapat mengurangkan kos.
Tadi cikgu bagi Teja 2 emas. Okey, 2 untuk Daniel Teja pun cikgu tadi, bagi 2 emas juga. Oh. Satu jawapan yang sangat padu lah kan. Zaman sekarang ni menggunakan perkataan padu, tapi sebenarnya baguslah ya murid-murid kita ni. Jadi Daniel pun sama juga, cikgu? Daniel pun sama. 2 wang Kita emas tengok. kita bagi. Okey. Bank tu yang ada pengsa dan juga duit ni siapa yang kena ni? Baik. Faris. Okey. Faris, apa soalannya Faris? Yang manakah pilihan kamu Faris? Pembelian secara dalam talian atau pergi ke pasar? Silakan Faris. Pada pendapat saya akan memilih pergi ke pasar kerana pembelian secara dalam talian mungkin ada unsur penipuan atau kekurangan kualiti. Saya juga dapat lihat pemandangan kat luar rumah. Wow. Scam Kak Lia. Istilah scam, scammer sangat popular. Betul. Ataupun dalam bahasa Melayunya penipuan. Order apa dia panggil istilah tu? Order yang ni sampai Lain. Order lain sampai order lain. lain sampai lain kan. Okey. Kak Lia pernah kena ke macam tu? Belum lagi cikgu. Belum lagi. Hati-hati Okey, ya. jadi berapa Ya. kita nak bagi ganjaran untuk Kita bagi Faris? 2 juga untuk Faris. Okey, 2 wang emas. Baik, yang Okey, terakhir untuk kad Faris. kredit ataupun kad pintar kita ni. Baiklah, Anik ya. Anik, yang manakah pilihan Anik ya? Yang mana menjadi pilihan Anik? Baki duit belanja digunakan untuk membeli barang di kedai buku atau disimpan di dalam tabung. Silakan Anik. Pada pendapat saya akan menyimpan di dalam tabung kerana bukan setiap hari cikgu saya beli buku tulis. Kerana buku tulis pun bukannya boleh guna dalam masa yang sangat lama. Bagus Anik ya. Beli buku satu, jimat boleh guna 2 bulan atau 3 bulan. Jadi duit lebihan berbelanja, Anik menabung. Okey. Berapa ganjaran cikgu untuk Anik? Ganjarannya saya bagi Anik 2. 2 juga. dua Okey, juga. 2 wang emas. Baiklah, sangat Okey. bagus sekali anak murid kita pada hari ini dapat membuat pertimbangan yang tepat, dapat membuat pertimbangan yang bagus, dapat memberi keputusan yang tepat. Ya, inilah yang kita hendak ada dalam diri anak-anak murid kita, Kak Lia ya. Saya nak anak-anak murid kita berpantun lah Kak Lia. Tapi sebelum tu mungkin kita nak cikgu nyatakan pentaksiran keseluruhan dahulu cikgu. Keseluruhan. Baiklah, bagi murid-murid kita pada hari secara ini. keseluruhan membaca gambar jawapannya tepat Kak Lia. Bagus. Membaca petikan. Ada yang tersilap baca, itu biasalah kan. Okey. Tersilap baca sikit-sikit, itu kita maafkan. Dan secara keseluruhannya membaca petikan terbaiklah ya. Kesilapan sikit-sikit itu biasalah yang berlaku kepada anak murid kita. Baiklah, untuk aktiviti kita yang ketiga iaitu membuat keputusan yang tepat, keputusan yang betul. Saya rasa semuanya dapat menjawab dengan baik. Secara keseluruhannya saya sangat berpuas hati dan anak murid saya dapat memberi pandangan-pandangan yang penting ada sifat manusiawi itu. Nilai itu. Belajar mana kita hebat, kalau kita tidak ada nilai dan adab, tidak ada erti kehidupan kita. Betul, sebenarnya. cikgu. Sangat baik. Terima kasih. Jadi mungkin orang kata ganjaran terakhir ni cikgu, berapa cikgu nak bagi kepada Ganjaran kesemua terakhir, kita ada wang yang spesimen tu, wang besar kita tu ada kan. Kita ada wang besar. Di sini ya, murid-murid. Nanti kita bagi anak-anak murid kita pilih wang besar. Kita ada juga pilihan kad pintar. Ya. Kita ada juga wang emas. Boleh pilih, boleh pilih ya. Semua Kita dapat ada- cikgu? Semua orang boleh dapat wang emas. Kalau Kak Lia nak pilih Saya pilih yang ni lah cikgu. pilih wang. Pilih Okey, wang kertas. baiklah cikgu, mungkin latihan pengukuhan di mana murid-murid boleh dapatkan cikgu? Baiklah, untuk kaji. anak-anak murid cikgu di studio dan juga di rumah boleh dapatkan bahan yang kita bincangkan pembelajaran kita pada hari ini. Boleh kita dapatkan di Pelantar Delima KPM. Okey. Boleh dapatkan di sana. Jangan lupa lakukan latihan pengukuhan ni murid-murid. Ya. Okey, dan last sekali dengar cerita cikgu. Cikgu ke murid-murid yang nak berpantun ni? Saya nak suruh murid-murid saya berpantun sambil dia buat kesimpulan apa yang dia belajar hari ini kan. boleh, cikgu. Baik. Saya Silakan. nak minta Teja. Teja, cuba berpantun Teja. Pucuk rebung jadi jualan, dibeli orang di pekan sehari.
tabiat menabung jadi keamalan agar senang kemudian hari. Tahniah. Wow. Menabung ya Kak Lia. Jangan lupa menabung. Seterusnya, Faris. Pantun yang kedua. Menjala siakap di Tanjung Segamat, siakap dijaja di tepi pelabuhan. Turangkan sikap suka berjimat, harga berbelanja tidak berlebihan. Baiklah. Wow. Terima kasih. Baiklah, terima kasih murid-murid. Terima kasih juga Hafiz Ya, sudi terima bersama-sama kasih. dengan kita pada hari ini. Diharapkan sesi pembelajaran kita orang kata memberi manfaat kepada murid-murid bukan sahaja bersama kita pada hari ini, di rumah juga. Baik, kita jumpa lagi untuk episod akan datang. Terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Assalamualaikum. Bye.